Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar bab yang terakhir untuk SEM 1 ni, iaitu unsur dan bahan. Okey, sebelum tu kita baca doa penerang hati. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semoga Allah mudahkan urusan cikgu untuk sampaikan ilmu ni, dan ilmu ni mudah untuk difahami awak. Okey. Tengok bab 8, unsur dan bahan. Ni kata hidrogen dan helium. Okey, hidrogen dan helium adalah unsur yang paling banyak terdapat di alam semesta. Bintang-bintang, contoh matahari, dia adalah terdiri daripada hidrogen dan helium. Kat bumi pula ada unsur apa? Oksigen, silikon, emas dan macam-macam lagi, banyak lagi. Jadi oksigen contohnya buat kita bernafas kan. Disebabkan ada oksigen lah kita wujud kat muka bumi ni. Jadi dalam bab ni kita akan belajar tentang asas jirim, jadual berkala unsur moden dan juga isotop. Okey, sekarang kita nak belajar subtopik pertama, asas jirim. Okey, yang pertama, jirim ni terbahagi kepada 3, iaitu atom, molekul dan juga ion. Jom kita tengok apa beza ketiga-tiga ni. Okey. Atom ni dia zarah paling kecil dalam unsur dan unit paling asas dalam unsur. Okey, dia ada atom sahaja. Contoh kita tengok ni. Emas ni bila kita zoom lagi dekat, lagi dekat, kita nampak atom. Yang bulat-bulat ni adalah atom. Okey. Kalau kamu tak faham, katakanlah ini badan kita. Apa benda terkecil dalam badan kita? Sel, betul tak? Sebab sel ni asal dia, sel ni berkumpul banyak. Dia jadi organ, jadi tisu, jadi sistem, kemudian jadilah kita, manusia. Tapi bahan-bahan lain, contoh logam, gas, asal dia apa? Apa yang membina dia? Contoh rumah. Rumah asal daripada batu bata. Contoh dinding, daripada bata. Susun. Akhir sekali, dapatlah rumah. Ini kita bercakap tentang atom ni. Dia adalah unit paling asas dalam unsur. Bila kita zoom unsur tu, contoh emas ni, kita zoom tu, kita dapatlah yang ni, atom. Bulat macam ni. Okey, itu nama dia atom. Selalunya atom ni dia terdiri daripada logam dan juga gas. Gas nadir kita panggil. Logam dan gas nadir selalunya dia terdiri daripada atom sahaja. Dia tak ada campur-campur. Okey. Kalau atom dalam logam, dia mestilah tersusun secara rapat. Tengok gambar ni. Semua rapat-rapat kan? Duduk rapat-rapat. Tapi kalau atom dalam gas nadir, dia jauh dan tak teratur. Kemudian kita tengok molekul. Contohlah, tengok belah kanan atas ni. Contoh ini atom. Atom warna hijau. Atom kan sifat dia sebiji-sebiji kan. Tapi bila atom tu, dia bergabung. Jadi rapat-rapat. Yang ini dia jadi molekul. Yang ini dia dalam bentuk atom. Senang je. Bila 2 atau lebih atom bergabung, dia akan membentuk molekul. Tengok nombor 3. Mengandungi zarah molekul yang merupakan gabungan 2 atau lebih atom secara kimia. Sama ada atom tu sama atau berbeza. Syarat dia bergabung tu mestilah atom tu lebih. Okey, atom tu lebih daripada 1, iaitu 2 atau lebih. Ini adalah atom warna hijau. Ini pun atom warna hijau. Bila 2 ni bergabung, dia jadi 2 molekul yang warna hijau. Katakan pula ini adalah atom warna hijau. Okey, dia bergabung pula dengan satu atom warna merah. Jadi dia akan jadi apa? Sama juga, dia akan jadi molekul juga. Sebab kita tengok balik definisi ni, dia kata molekul ni adalah bila 2 atau lebih atom bergabung secara kimia. Sama ada atom tu sama ataupun berbeza. Ini contoh atom yang sama bergabung. Ini contoh bila atom tu berbeza dan dia bergabung. Selalunya kalau benda tu dalam bentuk molekul, dia adalah bukan logam. Dia syarat dia selalunya begitulah. Memang molekul dia bukan logam. Contoh molekul dekat sini, gambar ni ditunjuk adalah
oksigen. Ada penyelam scuba ni kan. Okay, dia ada tangki belakang dia ni. Dalam dia ni ada oksigen. Ni molekul oksigen. Contoh molekul oksigen. Kemudian air laut pula. Molekul air. Ni H2O ni. Okay. Next, yang ketiga kita tengok ion. Okay anak-anak. Atom tadi. Kita belajar atom kan. Atom ni tadi. Bila dia ada charge. Sama ada charge tu negatif atau positif, kita dah tak panggil dia atom dah. Kita akan panggil dia ion. Jadi dia sekarang atom. Bila dia ada charge sama ada negatif atau positif, kita panggil dia ion. Macam mana boleh terbentuk ion ni? Bila atom ni tadi dia nak derma atau dia terima elektron, maka dia akan dapat charge dan dia akan jadi ion. Dan selalunya ion ni dia terbentuk daripada tindak balas antara logam dan bukan logam. Okey. Contoh kat sini dia tunjuk garam. Tengok garam. Garam yang kita selalu makan, mak awak letak dalam gulai tu. Ini gabungan dia. Bila kita zoom macam ni kita nampak macam ni. Ada natrium dan ada klorida. Positif, negatif, positif, negatif. Itu jadi garam ni adalah salah satu bentuk ion. Okey. Kita tengok perbandingan antara atom, molekul dan ion. Atom selalunya dia sebiji-sebiji macam ni. Dan dia mestilah logam ataupun gas nadir. Okey. Tetapi kalau atom dia mestilah gabungan dua atau lebih atom. Bila dia bergabung dia akan jadi molekul. Contoh, ini atom O. Ini atom H. Maksudnya dua lah tu. Ada dua jenis atom kat sini, iaitu atom H dan atom O. Jadi syarat dia bila dua atom bergabung, sama ada dia atom yang sama atau berbeza, dia akan jadi molekul. Okey, kemudian ion. Ion ni adalah bila atom, contoh ni atom magnesium kan, Mg ni contoh, Mg. Dia adalah atom dekat sini. Tetapi dekat sini pun Mg juga. Apa yang beza? Dia ada charge. Bila dia ada charge, kita panggil dia ion. Okey, sama juga dengan ni. Kemudian kita tengok kewujudan unsur dalam pelbagai bentuk. Contoh ferrum. Ferrum ni adalah atom. Kita tengok dia wujud kat mana. Ini contoh adalah tukul. Okey, yang kita guna untuk ketuk paku. Dia ada di kepala tukul ni sebab kepala tukul ni adalah besi. Besi, nama sains dia adalah ferrum. Jadi bila kita zoom, macam kita nampak emas tadi, dia ada bulat, kecil macam ni. Ini atom. Atom yang duduk rapat-rapat. Tetapi bila kepala tukul ni berkarat, apa yang jadi? Ferrum tu akan wujud dalam bentuk ion. Kerana bila dia ada derma dan terima elektron tu, itulah membentuk karat. Jadi ada charge lah ferrum tu. Bila ferrum tu ada charge, dia akan jadi ion. Kemudian kita tengok dalam jus limau. Jus limau dan udara. Air ni kita tahu dia H2O. H ni hidrogen, O ni oksigen. Jadi unsur hidrogen wujud dalam bentuk ion kalau dalam jus limau. Tetapi kalau dekat udara kat sini, di udara, hidrogen dia bentuk molekul sebab dia H2. Tapi kalau dalam air ni dia dalam bentuk ion. Okey, ni contoh lain berkaitan asas jirim. Macam biasa, zarah ni ada 3 jenis. Iaitu atom yang pertama. Kemudian kita ada molekul dan kita ada ion. Atom ni dia ada zarah atom sahaja. Ni sebiji macam guli ni. Satu, kita panggil dia atom. Kalau nak perasan kat sini dia duduk rapat. Rapat. Selalunya dia atom ni dia akan wujud dalam bentuk logam dan juga gas nadir. Okey. Kemudian yang kedua adalah molekul. Bila molekul kita nampak dah dia berbeza dengan atom. Tak? Apa yang berbeza? Ya betul, ada pertambahan warna hijau kat sini. Jadi molekul ni sebenarnya dia adalah atom. Yang hijau ni atom. Okey, yang hijau tu adalah atom. Yang ungu ni pun atom juga. Jadi bila syarat dia bila dua atau lebih atom bergabung, dia akan jadi molekul. Kemudian dia mestilah ada gabungan daripada bukan logam dan bukan logam baru dapat molekul.
Tengok ayat kat bawah ni, dia mengandungi zarah molekul, gabungan 2 atau lebih atom secara kimia, dan dia adalah gabungan antara bukan logam dan bukan logam. Kemudian tengok ion. Ion ni pun sama. Dia juga adalah atom ni. Atom warna ungu dan atom warna hijau. Apa beza dia sekarang yang kita boleh tengok? Adalah dia ada charge. Ni charge positif dan charge negatif. Kita tengok dia bergabung dalam ni kan. Bila atom tu dia ada charge, automatik dia akan jadi ion. Dia dah tak jadi atom. Dan dia selalunya adalah gabungan daripada logam dan bukan logam. Senang kan? Itu berkaitan asas jirim. Selalunya banyaklah kat muka bumi ni. Contoh dekat atmosfera ada oksigen, dekat udara ada hidrogen, kan? Kemudian air kita minum. Kemudian barang kemas yang kita pakai, mak pakai, besi tukul. Itu semua adalah contoh-contoh asas jirim. Yang benda-benda yang semua benda lah, hampir semua benda yang ada dekat bumi ni adalah jirim. Sekarang kita tengok latihan. Yang pertama, berikan 3 jenis zarah yang membina sesuatu bahan. Kita belajar tadi ada 3, iaitu atom, molekul dan ion. Yang kedua, nyatakan contoh bahan yang terdiri daripada unsur ferrum dalam bentuk ion. Karat. Karat nama sains dia ferrous oxide, ferric oxide. Nombor 3, kelaskan bahan-bahan berikut kepada zarah-zarah yang membinanya. Ada di atom, molekul atau ion. Yang first, kepingan besi. Kepingan besi dia adalah atom. Second, ketulan ais, molekul. Garam biasa, ion. Ketulan gula, molekul. Batu mama, ion. Wayar kuprum adalah atom. Air kapur, ion. Gas oksigen, molekul. Gas helium, atom. Yang keempat, berikan 2 contoh unsur yang wujud dalam bentuk molekul dan atom. Ini dia contoh dia. Maksudnya benda ni dia boleh wujud dalam bentuk molekul dan boleh juga wujud dalam bentuk atom, iaitu hidrogen, nitrogen, oksigen, fluorine, chlorine, bromine dan iodine. Dan kita tahu selalunya molekul ni adalah bukan logam dengan bukan logam. Sekarang kita nak belajar jadual berkala unsur moden. First kita tengok dulu yang ini, yang peta ni. Selalunya kita akan nampak, awak tengok kan semua ada huruf kan. Yang tengah-tengah ni adalah simbol unsur tu. Contoh yang bawah dia adalah nama unsur kan, dia hidrogen. Jadi dia ambil lah huruf H tu, hidrogen. Dan dia ada nombor proton dia letak dekat atas ni. Kemudian bawah ni jisim dia, jisim atomik relatif. Cuma sekarang kita nak tengok apa yang penting yang kita perlu tahu dekat jadual berkala unsur ni. Yang basic dia penting kena tahu, dia ada kumpulan dan dia ada kala. Perasan tak ni? Dia kata terus menegak dalam jadual berkala unsur moden disebut kumpulan. Ada 18 kumpulan. Nampak tak ni? Ada 1, 2, 3 sampai 18. Tengok ni. Tu kumpulan 1. Nampak tak? Yang bawah, dia yang menegak tu. Dia adalah kumpulan. Jadi kumpulan 1 ada hidrogen, lithium, natrium, kalium, rubidium, cesium dan juga francium. Ini kumpulan 1. Yang ini kumpulan apa? Macam nak tahu yang ini? Yang dekat ini kumpulan berapa? Dia tengok atas. Tengok atas tu kumpulan ke-8. Senang kan? Jadi contoh yang ini pula cikgu bulat. Ini kumpulan ke berapa ni? Yang ini. Yang ada oksigen, sulfur, selenium. Kumpulan ke-16. Ingat dia menegak. Ni yang hujung sekali kumpulan ke berapa? 18. Senang kan? Next kita tengok kala. Kala apa tu? Kala kita tengok nota bawah ni. Dia adalah unsur yang disusun dalam baris mengufuk. Ada 7 kala je dalam jadual berkala unsur moden. Jom kita tengok. Itu kala yang kedua. Nampak tak? Lagi sekali cikgu ulang. Itu kala kedua. Yang melintang dia kala. Jadi lithium, beryllium, boron, karbon, nitrogen, oksigen, fluorine dan neon ni dia adalah unsur yang duduk dalam kala kedua. Next, yang itu kala keberapa yang ni? Of course lah kala yang ke-5 ni. Kala ke-5. Yang atas sekali ni apa dia? Yang ini. Yang atas sekali hanya ada H dan E. H dan HE. Jadi dia adalah kala
Dia adalah color 1. Okey, sekarang kita nak tengok sifat pula. Okey, sifat logam berkurang bila daripada kiri ni ke kanan. Makin ke kanan unsur tu, sifat logam dia akan berkurang. Tetapi sifat bukan logam pula meningkat. Agak-agaknya kenapa? Sebab kalau awak perasan yang ini, nampak tak kuning? Kuning ni, semua yang kuning ni adalah logam. Kalau yang coklat ni, orange ni, dia adalah separuh logam. Tapi kalau dia biru, dia bukan logam. Jadi kalau ikut logik ni kat sini, betul apa yang kita nampak. Daripada kiri, jadual berkala unsur ni ke kanan, memang sifat logam akan berkurang. Sebab yang hujung ni semua adalah bukan logam. Okey, nombor 2. Perubahan sifat oksida daripada oksida base kepada oksida asid. Okay. Kemudian nombor 3, sifat kekondaksian arus elektrik semakin berkurang. Kenapa? Kita tahu kekondaksian arus elektrik tu adalah keupayaan sesuatu bahan tu untuk mengalihkan arus elektrik. Jadi makin ke kanan, makin dia jadi bukan logam. Jadi bila dia bukan logam, of course dia tak boleh alihkan arus elektrik. Sebab tu nombor 3 ni dia kata sifat kekondaksian arus elektrik semakin berkurangan. Okey, cikgu tak lupa pula nak tunjuk yang ni. Ada perasan tak yang ni? Siri lantanida dan siri aktinida ni, dia adalah dua siri unsur dengan nombor proton 57 hingga 71. Kemudian yang bawah ni, aktinida ni, dia adalah unsur dengan nombor proton 89 hingga 103. Dia letak secara berasingan. Okey, nama dia siri lantanida dan siri aktinida. Okey. Lagi satu yang kita perlu tahu adalah nombor proton akan menaik bila kita merentas jadual berkala unsur daripada kiri ke kanan. Nampak tak? Nombor proton menaik. Dan nombor proton juga menaik daripada atas ke bawah. Okey. Kalau cikgu bagi quiz, antara bromin dan juga radon, siapa yang nombor proton makin tinggi? Of course lah radon. Sebab dia yang paling hujung dan dia yang paling ke bawah. Kita tengok siapa yang lebih hujung dan siapa yang lebih ke bawah. Nombor proton dia adalah lebih tinggi. Yang ni nombor proton dia ni. Ni nombor proton yang belah kiri ke atas ni. Okey? Senang kan? Okay, sekarang kita nak tengok prinsip susunan unsur dalam jadual berkala unsur moden. Okey, kita ambil contoh kat sini atom helium. Kita dah belajar sebelum ni atom bulat kan? Macam guli, sebiji-sebiji kan? Jadi kita ambil yang sebiji ni, kita potong dia. Dia kurang macam gitulah. Kita tengok apa yang ada dekat dalam dia. Jadi dekat dalam atom tu rupanya ada ini. Ada proton, ada neutron dan ada elektron. Senang nak ingat pen. Okey, pen. Proton, elektron, neutron. Okey. Okey, proton dan neutron ni dia duduk dalam nukleus. Nukleus ni kat tengah-tengah ni. Okey, manakala elektron dia ada dekat petala. Ni yang merah ni elektron. Apa itu petala? Petala ni yang ni. Yang kat luar ni, garisan luar ni. Okey. Okey, sekarang kita tengok nota belah kanan ni. Nombor proton adalah 2 biji proton warna biru kat sini. Kemudian nombor neutron pun ada 2. Kenapa ni? Sebelah dia yang putih ni, guli putih ni, itu adalah neutron. Ada 2 biji, jadi nombor neutron adalah 2. Kemudian dia cakap kat sini nombor nukleon adalah 4. Apa pula nombor nukleon ni? Nombor nukleon ni adalah hasil tambah nombor proton dan nombor neutron. Okey. Tengok ni, nombor nukleon adalah jumlah bilangan proton dan neutron. Jadi nombor nukleon sama dengan nombor proton campur neutron. Jadi dalam atom helium ke atas ni, bilangan nukleon dia adalah 4 sebab proton ada 2, neutron ada 2. Senang kan? Okey, itu je basic dia. Kemudian kita tengok susunan elektron unsur tu. Okey, awak akan biasa dengar ni atom neutral. Apa tu atom neutral? Atom neutral tu bila atom tu tak ada charge. Kita dah belajar ion ada charge kan? Negatif, positif. Tapi bila atom tu dia tak ada charge, dia normal saja, maka kita panggil dia atom neutral. Dan kalau atom tu neutral, bilangan proton dia sama dengan bilangan
neutron. Okey, kita tengok macam mana elektron disusun. Okey, contoh ini adalah elektron. Okey, ini gambar bawah ni, ini adalah elektron kat tengah-tengah. Nampak tak kat sini? Dia dikelilingi oleh 3 petala. Garisan-garisan ni adalah petala. Dia ada syarat dia. Okey, untuk petala yang pertama, yang ini, petala yang pertama ni hanya 2 elektron sahaja boleh duduk. Okey, 2 elektron sahaja boleh duduk. Untuk petala kedua, 8 elektron boleh duduk. Okey, 8. Untuk petala ketiga, sama ada boleh duduk 18 elektron, tapi selalunya 8 lah. Okey, selalunya petala ketiga pun 8, cuma kalau nombor proton lebih 20 baru 18. Selalunya begitu. Okey. Kita tengok contoh yang ini. Sulfur, nombor proton dia 16 kan. Ini atom sulfur. Tengok petala pertama yang ni ada 2 elektron. Petala kedua ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian petala yang ketiga paling luar ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi macam mana nak tahu susunan dia? Cara dia senang. Cikgu tunjuk dekat sini. Nombor proton dia 16. Okey, nombor proton dia 16. Jadi cara susunan dia macam ni. 2, 8, 8. Untuk setakat ni je kita belajar dulu. Cara nak susun ikut nombor proton dia 288. Okey, bila nombor proton dia 16. Okey, 2 tambah 8 berapa? 10 kan? 10 tambah 8, 18 kan? Tapi sulfur 16. Jadi cara susun dia adalah 2, 8, 6. Total dia berapa? 6, 16. 2 tambah 8, 10. 10 tambah 6, 16. Jadi sebab tu dia disusun guna cara ni. 2, 8, 6. Jadi katakan ini sulfur. Petala pertama. Katakan ni S, sulfur. Okey, sulfur duduk tengah. Petala pertama ada 2 elektron ni. 2 elektron. 1, 2. Okey. Kemudian petala kedua yang ini ada 8 elektron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. Kemudian petala ketiga luas sekali ada 6. Buat 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siap. Difaham tak? Senang kan? Okey. Itu je cara susun dia. Kita tengok contoh yang lain. Bila atom tu neutral, nombor proton sama dengan nombor elektron. Kat sini pun dia dah bagi contoh. Yang tengah-tengah ni adalah nukleus. Okey, iaitu gabungan proton dan neutron. Kemudian petala pertama yang ini ada 2 elektron je boleh duduk. Petala kedua yang ni ada 8 elektron boleh duduk. Petala ketiga up to 16 elektron. Okey, sekarang kita tengok contoh magnesium. Nombor proton dia 12. Bila nombor proton dia 12, maksudnya nombor elektron pun 12. Kenapa? Ni, berbalik pada konsep tadi. Atom yang neutral, nombor proton sama dengan nombor elektron. Jadi 12 macam mana cara nak tulis dia? 2, 8, 2. Kenapa? 2 tambah 8, 10. 10 tambah 2, 12. Kan sama tu. Jadi katakan ini magnesium, Mg kat tengah. Jom kita lukis elektron dia. Yang pertama ni ada 2. Jadi letak 2 elektron. Okey, letak 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. Kemudian yang ketiga ada 2. Letak 2. 1, 2. Dah siap. Itu cara nak lukis magnesium. Senang kan? Okey, kita ambil contoh lain. Atom fluorine. Awak boleh rujuk jadual berkala unsur. Fluorine dia punya bilangan proton dia ada 9. Okey. Jadi macam mana nak tulis cara susunan elektron dia? 2, 8. Betul ke 28? Salah. Sebab apa? 2 tambah 8, 10. Tapi fluorine ada 9. Jadi apa yang kita kena buat? Bukan 8. Tapi 2 tambah
7. Sebab 2 tambah 7 barulah dapat 9. Jadi susunan fluorin ni adalah 2, 7. Tulis macam tu. Bila dah tulis macam ni, barulah boleh buat. Katakan ni fluorin F. Kemudian baru dia ada petala. Ni yang pertama ada 2 elektron. Jadi yang ni 2 elektron. Okey, kemudian yang petala kedua ada tu 7. Buatlah 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Senang kan? Faham tak? Okey, next kita try yang lain pula. Okey, kita try oksigen. Oksigen, nombor proton dia 8. Jadi masuk elektron dia pun lah 8. Cara nak tulis dia 2, 8. Betul ke? Salah, bukan 2, 8. Okey, tetapi 2, 6. Kenapa? Sebab 2 tambah 6 dapatlah 8. 2, 6. Jadi ini oksigen kat tengah ni. Kemudian petala pertama ni ada 2 elektron. Petala kedua ada 6. Tulis 6. Senang kan? Faham? Okey, kita dah belajar sebelum ni. Atom kalau dia ada charge, sama ada negatif atau positif, dia akan jadi ion. Jadi kita nak tengok macam mana ion positif dan ion negatif tu boleh terbentuk. Okey. Tengok poin yang pertama, dia kata kebanyakan atom ada susunan elektron yang tak stabil. Jadi bila dia tak stabil, macam kita perlukan kehidupan yang lebih stabil kan. Bila kehidupan kita tak stabil, kita buatlah macam-macam, berniaga kan. Untuk improve hidup kita, lebih kurang lah. Sama juga dengan atom, dia akan cuba untuk bentuk susunan elektron yang stabil walaupun dia tak stabil. Jadi untuk dia jadi stabil, 2 benda dia kena buat. Yang pertama, sama ada dia kena derma ataupun dia kena terima elektron. Okey, kita tengok yang ini. Pembentukan ion adalah untuk mencapai susunan elektron duplet atau oktet yang stabil. Okey, ingat. Kenapa dia derma dan terima elektron? Sebab dia nak dapatkan susunan elektron yang stabil. Jadi, macam mana susunan elektron yang stabil tu? Yang pertama adalah duplet. Tengok contoh dekat sini. Ini adalah contoh susunan elektron yang duplet di mana pada petala pertama, ini adalah petala pertama, ada dua elektron kat sini. Bila dia ada 2 elektron kat petala pertama, kita anggap dia susunan elektron yang duplet, maksudnya stabil. Okey, tetapi ada satu lagi susunan elektron, kita panggil dia susunan elektron oktet, di mana dia adalah susunan elektron yang ada 8 elektron pada petala yang paling luar. Okey, tengok. Ini ada berapa petala? Kita tengok ni, neon. Ni yang petala pertama, yang ini petala kedua. Jadi petala kedua dia ada berapa elektron? Kita kira sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi bila petala paling luar ada 8 elektron, maksudnya dia ada susunan elektron yang oktet, iaitu stabil. Okey, next. Okey, kita nak tengok macam mana pendermaan dan penerimaan elektron tu berlaku. Okey, bagi contoh, ada contoh kat sini. Okey, adalah magnesium. Okey, magnesium nombor proton dia 12. Jadi bila nombor proton dia 12, maksudnya nombor elektron dia pun 12. Jadi susunan elektron dia 2, 8, 2. 12. Jadi bila 282, macam biasa, ini magnesium kat tengah-tengah. Kemudian ni petala pertama. Ni petala pertama ada 2. 1, 2. Okey. Kemudian petala kedua ni adalah 8. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita tengok petala dia yang ketiga. Ada 2. 1 yang ini, satu lagi yang ini. Jadi adakah stabil? Tidak ya. Susunan elektron magnesium sekarang ni adalah tidak stabil kerana paling luar ada 2 saja elektron. Bukan ke cikgu cakap tadi kalau 2 stabil ke? Bukan ke ini ke? Nama dia duplet ke? Tidak Yang duplet ni, awak kena ingat dia susunan elektron duplet hanyalah untuk petala pertama sahaja. Tapi kalau atom tu ada lebih daripada satu petala, contoh macam yang kat kanan ni, petala dia ada 2, maka kita kena tengok yang paling luar. Yang paling luar tu hanya stabil kalau ada 8
elektron. Okey. Jadi magnesium ni kita tak anggap dia stabil sebab paling luar ada 2 sahaja. Untuk dia stabil dia perlu adalah 8. Jadi untuk dia jadi stabil dia kena ada 8 elektron pada petala paling luar. Jadi apa yang dia lakukan, dia akan derma 2 ni. 2 ni, nampak ni, dia derma 2 elektron yang paling luar tu. Jadi disebabkan dia derma, maka akan ada 2 plus kat sini. 2 tambah ni adalah charge. Sebab dia derma 2 elektron. Jadi elektron 2 yang kat luar ni akan hilang. Jadi akan tinggal yang ini je lah. Ini petala pertama ada 2 elektron. Petala kedua ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Barulah dia oktet. Barulah dia oktet, barulah stabil. Cuma dia akan menyebabkan dia ada charge. Kenapa charge positif? Sebab dia derma. Menderma tu kan perbuatan yang baik, dapat pahala. Jadi dapatlah tambah kat situ, tambah pahala. Okay, next kita tengok contoh lain. Klorin. Dia ada 17 elektron. Jadi dia punya susunan elektron 2, 8, 7. Maka kita pun lukis 2, 8, 7. Okay, kita tengok petala paling luar ada berapa elektron? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Stabil tak? Tak stabil. Sebab kalau stabil mesti oktet adalah 8. Ni tak cukup 8, ada 7 je. Jadi apa yang dia buat? Terima 1 elektron. Bila dia terima 1 elektron, tambah kat sini, maka dia akan jadilah 8 kat luar. Tengok belah kanan ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bila ada 8 pada petala paling luar, maksudnya dia stabil. Oktet. Sebab tu dah dia perlu terima 1 elektron. Sebab macam kita cakap tadi, dia nak bagi atom tu stabil. Sebab tu dia terima elektron. Tapi dia akan ada charge negatif. Sebab dia terima elektron. Dia terima elektron 1. Jadi charge yang dia dapat negatif je lah. Kalau dia terima elektron 2, dia akan jadi 2 tolak macam tu. Okay? Jadi kenapa dia terima 1 elektron? Kenapa dia tak derma? Sebab kalau dia nak derma, dia perlu derma tu 7 elektron. Sebab kalau dia derma 7 yang paling luar ni, derma, dia buang 7, barulah dapat 2 petala. Dan 2 petala ni ada 8 tu tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Stabil lah kan? Tapi tak. Dia tak derma 7, tapi dia terima. Sebab lebih mudah. Ingat, kita pilih apa yang kecil. Contoh kalau awak keliru kan. Contoh dia sama ada dia untuk dia stabil, sama ada dia terima 1 elektron atau dia derma 7 elektron. Jadi mana yang lebih kecil? Kita akan ambil yang lebih kecil. Jadi sekarang yang lebih kecil adalah nombor 1 kan. Jadi perlu terima elektron. Okey, kita tengok contoh yang sebelum ni. Untuk dia bagi stabil atom dia, sama ada dia perlu derma 2 elektron ataupun dia perlu terima 6 elektron. 6 elektron dengan 2 elektron mana lebih kecil? 2 kan? Jadi kita perlu derma 2 elektron. Kita pilih yang paling kecil sebab itu lebih mudah. Dia akan lebih mudah terbentuk lah, lebih cepat. Okey. Cikgu ulang. Kalau atom tu kurang stabil, apa yang dia buat? Sama ada dia terima elektron. Okay, dia akan terima elektron ataupun dia akan derma elektron tu. Kalau dia terima elektron, dia akan dapat ion negatif. Dia akan dapat charge negatif dan jadi ion negatif. Tapi kalau dia derma elektron, dia akan jadi ion positif. Maksudnya dia dapat charge positif. Jadi kenapa dia buat tu? Supaya dia lebih stabil. Apa yang dikatakan stabil? Bila ada susunan elektron duplet ataupun oktet. Kalau duplet, petala pertama ada 2 elektron. Ini hanya untuk atom yang ada 1 petala sahaja. Okey. Tapi kalau atom tu lebih daripada 1 petala, mestilah kita tengok petala paling luar. Dalam kes ni dia akan jadi oktet. Oktet ni bila ada 8 elektron dekat petala paling luar sekali. Okey. Kita tengok magnesium.
Okay, contoh kat sini adalah magnesium. Magnesium, nombor proton dia adalah 12. Maksudnya nombor elektron dia pun 12. Jadi macam mana susunan elektron dia? 2, 8, 2. Jadi macam biasa kita lukis, ini magnesium. Okay, tengok petala pertama ada 2 elektron. Petala kedua ni ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan petala ketiga ada 2 sahaja. Jadi sekarang untuk dia jadi lebih stabil, sama ada dia kena derma 2 elektron ataupun dia kena terima berapa untuk jadi 8. Sekarang paling luar ada 2. Okey, sekarang paling luar ada 2. Untuk dia jadi 8 perlu tambah lagi 6 elektron. Jadi dalam dua pilihan ni nak pilih yang mana? Cikgu dah ajar tadi, pilih paling kecil. Yang ini 2 elektron paling kecil. Jadi kita pilih untuk derma. Jadi sebab tu dia derma 2 elektron. Kemudian bila dia derma 2 elektron, maksudnya elektron yang kat paling luar ni dia derma, dia keluar kan. Jadi petala yang ketiga ni dah tak ada. Sebab dia dah derma. Sebab tu dekat sini belah kanan ni, gambar kanan ni yang ada hanya 2 petala. Petala pertama dan petala kedua. Sebab yang ini petala ketiga ni dah tak ada. Sebab 2 elektron ni yang duduk dekat petala keluar tadi dia dah derma. Jadi sekarang magnesium kat sini hanya ada 2 petala. Dan petala yang kedua paling luar adalah 8 elektron. Jadi dia dah octet, dia dah stabil. Bila dia derma 2 elektron, kan benda baik kan? Benda baik, kita dapat pahala, jadi dia dapat charge positif. Dan dia dapat 2 positif. Ibarat macam dapat 2 pahala kat sini. Jadi sekarang magnesium ni ada charge 2 positif kat sini. Itu untuk derma. Kemudian next kita tengok atom klorin. Okay, klorin dia ada 17 nombor proton. Jadi susunan dia 287. Macam biasalah. Kita tengok untuk dia jadi stabil, awak tengok luar sekali ada berapa elektron? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi untuk dia stabil, yang pertama sama ada dia terima 1 elektron ataupun dia derma 7 elektron. Kenapa derma 7 elektron? Sebab kalau dia buang 7 elektron paling luar, dia dapat 2 petala je. 2 petala, petala terakhir tu ada 8, jadi stabil. Jadi macam yang cikgu bagi tahu sebelum ni, untuk kita decide sama ada dia perlu terima ke atau derma, kita tengok elektron mana yang paling kecil, yang melibatkan elektron paling kecil. Jadi sekarang yang melibatkan elektron yang paling sedikit adalah terima 1 elektron. Jadi sebab tu kat sini dia tulis terima 1 elektron. Kena terima 1 elektron sahaja. Makanya akan ada 1 elektron bertambah. Tengok belah kiri ni, dekat sini kosong kan? Jadi tambahlah 1 kat sini. Jadilah luar sekali, dapatlah 8, 6, 7, 8. Bila 8 dia octet dan dia stabil. Tetapi disebabkan dia terima, macam tadi derma dapat pahala, bila terima dapat charge negatif. Kenapa ni charge negatif? Sebab dia terima. Okey. Senang kan? Itu saja. Bye.